Okey, selamat berjumpa kembali bersama Cikgu Zul. Hari itu dalam channel Cikgu ada bagi tahu, Cikgu akan menerangkan bagaimana menjadi seorang ketua kelas ataupun penolong ketua kelas yang baik. Okey, yang pertama, kalau kita lihat tadi, itulah perbuatan yang biasa murid buat dalam kelas. Dia akan ambil pembaris, dia akan pukul meja sampai pembaris tu patah. Dia akan menjerit, suruh murid dia diam, kawan-kawan dia diam. Tapi bukannya diam, jadi bising lagi. Yang ketiga, ada ketua kelas yang sampai menangis tak nak jadi ketua kelas. Letak jawatan, tapi tak selesaikan masalah. Okey, mari sini. Semua ketua kelas, penolong ketua kelas, duduk. Cikgu akan kongsikan bagaimana menjadi seorang ketua kelas yang baik. Okey, syarat dia. Yang pertama, sebagai ketua kelas, kita mesti bagi arahan yang jelas. Contohnya, okey, katakan guru mata pelajaran sains suruh murid tahun 6 Adelia pergi ke makmal sains. Kita sebagai ketua kelas, kita berdiri di hadapan 6 Adelia, berbaris di luar, guru sains suruh pergi ke bilik sains sekarang. Okey, itu arahan jelas. Kalau arahan yang tak jelas, murid-murid, kawan-kawan, cikgu panggil, barislah. Nanti kawan akan menjadi, nak pergi mana? Baru kita jawab, pergi makmal sains. Buat apa? Cikgu sains panggil. So, biasa arahan tu jelas. Dia terus saja. Okay. Tadi yang pertama, arahan yang jelas. Yang kedua, nada suara. Sebab, nada suara ni memainkan peranan yang penting. Sebab dalam kelas, ada rakan-rakan yang sedang berlari, yang sedang bersembang, yang sedang menyerit. Kita sebagai ketua kelas, lelaki atau perempuan, nada suara tu biar kita tinggi dan agak tegas. Okey, contoh macam ni. Nak suruh rakan-rakan dalam kelas duduk. Tu yang belakang, duduk. Saya kata duduk, duduk. Jangan bermain. Biar arahan tu jelas dan tegas. Jangan kita membebel, duduklah, duduklah. Kawan-kawan tak akan duduk. Dia akan main kejar-kejar lagi. Okey, umpamakan macam kita membebel. Yang ketiga, sebagai ketua kelas ataupun penolong ketua kelas, arahan kita biar pendek je. Kadang-kadang memek muka kita ni kena main peranan yang penting, biar kita nampak tegas. Okey, contoh, jika dalam kelas ada murid anakan dan sebagainya, kita kata duduk. Duduk. Kalau dia masih berjalan, kita duduk. Saya kata duduk, duduk. Biar arahan tu pendek. Jangan kita main beg. Duduklah semua. Kenapa suka main-main ni? Suka berlari ni? Jadi dia tak akan duduk. Okay? Arahan tu mesti jelas. Yang keempat, memek muka kita ni biar nampak garang sikit. Penampilan kita sebagai ketua kelas, sebagai penolong ketua kelas, ada masanya kita kena nampak memek muka kita ni macam garang. Garang macam singa, garang macam harimau. Biar rakan-rakan takut. Walaupun kita perempuan, kita buat muka. Nak ke mana? Nak pergi tandas? Tak boleh. Cikgu kata jangan, jangan. Duduk. Okay. Itulah antara seberingkas pada hari ini. Cikgu nak kongsi bagaimana nak menjadi seorang ketua dan penolong ketua yang baik dalam mengawal kelas. Ada orang, suara dia tak perlu pun menjerit-jerit. Tetapi rakan-rakan dalam kelas duduk diam, respect. Jadi kita ni sebagai ketua kelas, kena tunjuk dulu contoh yang baik. Yang pertama, apabila kita terpilih sebagai ketua kelas, sebagai penolong ketua kelas, kita ni adalah yang terbaik di dalam kelas. Kita kena tunjuk contoh. Satu, penampilan kita kemas, bertali leher, ada tanda nama. Okey, yang kedua, selain daripada penampilan, yang kedua, kerja sekolah kita siap semua. Tak adalah kawan-kawan kata, alah ketua kelas pun tak siap kerja. Kerja sekolah kita siap. Kita hormat guru, kita hormat kawan-kawan dalam kelas, barulah orang akan respect kita sebagai seorang ketua. Jadi, itulah slot yang pertama hari ini. Cikgu hanya bagi sikit dulu bagaimana menjadi seorang ketua kelas yang baik. InsyaAllah, jika kamu berjaya mengawal kelas di sekolah rendah nanti, bila naik ke kelas menengah, kamu akan dilantik sebagai ketua kelas. Mungkin jadi pengawas. Dan akhirnya nanti, satu hari nanti, mungkin kamu akan jadi seorang pemimpin yang hebat. Okey, itu saja yang tips cikgu nak kongsi pada hari ini. Sekian, kita jumpa lagi.